Apa beza amalan sunat dan amalan wajib? Kata Imam Syafi'i, beza sesungguhnya orang-orang yang soleh tu, bezanya apa dia? Siapa dia orang soleh? Orang pergi haji soleh ke? Tak. Orang puasa soleh ke? Tak. Orang solat 5 waktu sehari semalam soleh ke? Tak. Siapa orang yang bayar zakat soleh ke? Tak. Siapa dia orang soleh? Orang soleh adalah orang yang menghidupkan amalan sunat dan sunnah secara istiqamah tanpa meninggalkan yang wajib. Boleh? Yang wajib kalau buat dapat pahala, kalau tinggal berdosa. Yang sunat kalau buat dapat pahala, kalau tinggal tak apa. Sedap dengar, tak apa. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillah hidup lagi. Mana tahu siapa yang dah mati angkat tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahi, even you are the richest man in this world, you cannot pay to Allah to stay one more day when your time come. Kalaulah kita manusia paling kaya pun dalam dunia ni, paling kaya kat Danau Kota, paling kaya kat Taman Ibu Kota, paling kaya kat KL, kat Malaysia, kita tak boleh bayar pada Allah untuk hidup satu hari lagi bila ajal kita dah tiba. Kalau itulah jawapannya, pastilah Qarun, pastilah Firaun masih hidup lagi pada hari ini. Wallahi kita kena bersyukur banyak-banyak pada Allah. Terima kasih Allah hidupkan lagi pada hari ini. Kerana apa? Kerana nikmat hidup ini paling dicemburui oleh berpuluh-puluh bilion orang yang dah meninggal dunia. Minta pada Allah, ya Allah, hidupkanlah kami, ya Allah, kami nak sedekah, kami nak beramal soleh. Tapi yang hidup stres. Datang kuliah pun stres. Dah, tak nak stres-stres, senyum, syukur. The power when you say Alhamdulillah, jiwamu akan jadi tenang, hatimu akan jadi lapang. InsyaAllah tenang, lapang. Susah, payah, sakit, letih, lelah, tapi kita masih hiduplah lagi. Okay, Alhamdulillah. So, tajuk kita hari ni apa? Ustaz lupa. Hijrah. Hari tanpa tahu macam kematian. Okey. Alright. Hari tanpa tarikh. Tahu sumbat tahulah. Sedap tu sumbat, lama tak kena. Okey, hari tanpa tahu ni maknanya kita tak tahu bila kita mati. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran,
Dah terkejut dapat tajuk. Kullul nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Yang hidup ni apa dia? Yang hidup ni makhluk, pasti akan merasai mati. Tapi yang menghidupkan adalah Tuhan. Tuhan tidak merasai mati. Hatta manusia semua akan mati, ibu ayah akan mati, anak-anak akan mati, orang manusia paling kuat dalam dunia pasti akan mati. Siapa orang yang paling jahat dalam dunia pasti akan mati. Siapa saja akan mati. Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mati. Dan masya-Allah tabarakallah, malaikat maut yang mencabut nyawa manusia pun akan mati. Last kali dia cabut nyawanya sendiri. So hari tanpa mati ni semua orang tak tahu. Hari tanpa tahu ni semua orang tak tahu bila dia akan mati. Ustaz nak bawa satu kisah. Dua minggu lepas, Ustaz pergi ke Seremban sebab dipanggil oleh seorang namanya Mak Siti. Kalau orang Seremban tahulah dia buat apa? Mi Jawa. Mi Jawa Mak Siti. Dos Ustaz pun pergilah jumpa dia. Kenduri rumah dia, dia panggil budak-budak tahfiz, anak-anak yatim baca Yasin. Dan dia tengok muka Ustaz sebab dia jemput kan. Ustaz, Mak Siti ni nak bagi duit RM20,000 dan duit tak sampai lagi, tapi dia cakap dia nak bagi RM20,000 nak siapkan tahfiz Al-Habah ni. So dia bagilah. Lepas tu minggu depan tu dia bagi. Pagi tadi 4:45 pagi anak dia Ina WhatsApp kat Ustaz, mak dah meninggal dunia. Antara dialog yang Ustaz tak lupa, dia kata, kita ni duduk tahun ke bumi ni kena setengah-setengah. Separuh rezeki kita ialah teruskan hidup, separuh lagi untuk hidup sana, untuk hidup kat sana. Saya kata, Mak Siti ni cakap benda yang saya tak pernah dengar. Kata, mak sihat ke ni? Mak Siti ni sihat dah? Sihat lah. Tapi kita kena siap sedia ke sana. Dia ulang lagi. Sana. Itu tanda-tanda tu. Kan? Dia kata, tak tahulah mak tak tahulah, rasa macam rindu dah ke sana. Lala sini masya-Allah tabarakallah, pagi tadi 4:45 meninggal dunia. Dia kata dia sebelum meninggal dunia tu dia ada telefon, dia nak nazar untuk sedekahkan, tumbangkan seekor lembu untuk pelajar-pelajar tahfiz Al-Habah. Alhamdulillah. So di isu dia kita tak tahu bila kita mati, jam berapa kita mati, tapi persediaan untuk mati. Persediaan untuk mati ni penting. Ada satu kisah lagi, kawan baik Ustaz, Profesor Muhammad Subri. Ni, tengah kuliah subuh, minum air, meninggal dunia. Oh, cantik. Dia kata semua manusia akan bertemu dengan Allah. Lepas tu dia kata sakit tekak, dia minum air. Pada hari tersebut, kita semua akan jumpa Allah, berjumpa dengan Tuhan kita. Lepas tu dia minum air. Sakit dada. Lepas tu minta maaf, salah hamba juga. Lepas tu meninggal dunia. La ilaha illallah. Yang dengar kuliah Ustaz pun ada yang meninggal dunia. 16 Januari 2016, pengurusi majlis macam tadi. Mana pengurusi majlis? Puan pengurusi majlis. So, duduk depan ni, macam yang, ni macam yang pakai mask. Duduk. Tengah-tengah Ustaz cerita ceramah tentang sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan, dari hujung rambut hingga hujung kaki. Di bahagian kepala Ustaz cerita pasal ijamah. Tiba-tiba dia tombang. Jatuh. Bila dia jatuh, nafas dia itu tak ada benda lain. Kalau dah bunyi itu,
Itu tandanya malaikat sedang menyiat roh daripada jasad kita. Itu sakarat. Itu tanda sakarat. Jadi macam tu, ustaz pun turunlah daripada meja, pergi kat tempat dia. Orang sakaratul maut ni jangan bagikan macam ni. Susah dia nak bernafas. So, dia kena pangku macam ni. Lap buih kat mulut dia. Ustaz Ahmad, lap. Haji, ikut saya biji. Bang, ikut saya bang. Sebut, La ilaha illallah. Tak boleh sebut. Baru lepas isyak berjemaah. Pengerusi lagi. Allah, orangnya baik. Masya Allah. Dalam majlis ilmu. Baik. Dalam majlis berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis maulid Rasul. Ustaz kata, ya Allah, Ustaz istighfar, astaghfirullahalazim. Tolonglah dia, ya Allah. Tiba-tiba terlintas pesan guru Ustaz. Tok guru besar ngajar sebutir. Sebutir ni macam mana? Saya teringat, saya tampar dia. Bang, ikut saya. La. Dia berikut. Masa ni bukan tajwid yang ngajar kita. Amalan kita. Ila. Ha. Illallah. Illallah tu jelas. Illallah. Meninggal dunia. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati di akhir kalam dia disebut la ilaha illallah, masuk syurga. The final test. Sebelum masuk universiti, dia ada final test. Sebelum masuk syurga Allah, dia ada final test. Boleh tak kita sebut la ilaha illallah di akhir kalam kita? InsyaAllah. Ni lori. Ni lori kehidupan kita. Ni lori. Lori ni bawa tanah dekat selekoh, lori terbalik, tumpahnya tak. Ni lori bawa emas dekat selekoh, terbalik, tumpahnya Ni lori kehidupan kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Mengumpat orang, memfitnah orang, caci maki hamun orang, bergaduh dengan jiran, mencarut. Ya Allah, tak berhenti bertekak dengan suami. Diselekoh sakaratul maut kehidupan kita, terbalik, takkan keluar perkataan yang baik. Susah. Ada satu kisah, ni kes masa ustaz buat perubatan Islam dulu lah. Orang ni dia pangkat besar, perempuan muslimat, pangkat besar dalam syarikat kerajaan, dalam kerajaan, dalam jabatan. Itu perkataannya. Dia ni paling susah untuk luluskan program-program keagamaan. Nak sambut semua. Dia banyak tanya. Dia lulus, tapi dia banyak tanya. Dia free hair. Alhamdulillah, Allah pilih kita tutup aurat. Free hair. Dia memang susah kan. Jadi Masya Allah, Tabarakallah. Tiba-tiba, dekat nak pencet, dia tutup aurat. Breakfast pagi tu anak dia tegur, Mak, ya Allah, Mak. Ya Allah, Mak cantik je pakai tudung, Mak. Suami dia tengok, ya Allah, Alhamdulillah, makbul doa abang selama ni. Awak diam lah. Ada yang macam tu. Yang gelak tu macam tu lah. So, awak diam lah. Mak pakai tudung ni sebab rambut mak dah banyak putih, segan lah. Dia pakai tudung. Susah lah. Dia pakai tudung. Dan Masya Allah, Tabarakallah, apa berlaku? Dia pencin.
Pencen, dia ni orang kaya. Renovation dapur dia 60 ke 70 ribu. Wallahualam. Dia buat dapur dia cantik sangat. Hari pertama dapur lambat. Kontraktor biasalah, lambat siap. Janji hari ni siap, minggu depan siap. Tanya kontraktor bila mau siap, besok siap. Minggu depan. Tak siap-siap. Akhirnya dia geram tak macam mana, siap jugalah. Hari pertama dia masak, dia tergelincir kat dapur yang dia renovation. Kepala dia terhentak, kena concussion otak, tak sedarkan diri. Sampai dah satu penyakit misteri, daripada hospital swasta sampai insurans dia tak boleh cover. Dia hantar ke sebuah hospital dekat dengan sini. Bukan sana, sini. Lepas gombak tu. Tak macam mana dipanggil saya untuk berubat. Sebab mak dia ni bila malam maki hamun orang. Jadi anak-anak seram lah, panggil lah saya. Saya pun pergi. Pergi-pergi saya kata, bang. Saya cakap kat suami ni, bang, rasa-rasanya abang kena maafkan isteri abang ni. Abang maaf. Anak-anak semua maafkan mak ya. Nanti kita bacakan doa. Lepas saya bacakan beberapa doa dan beberapa ruqyah, tahu apa jadi kat dia? InsyaAllah. Mata dia putih macam tu. Dia melafazkan perkataan yang tak sepatutnya lah. Maknanya saya kata mencarut lah. Dia mencarut je. Saya kata, kak, saya nampak sebab dia punya suara dah macam ni. Itu tanda. Tapi dia mencarut. Itu maknanya sakarat. Dia mencarut. Carut. Dan akhirnya dia mati dalam keadaan mencarut. Seram ni. Ustaz cerita meremang bulu Ya Allah, tolonglah. Na'udzubillahi min Sebab tu berhentilah. Berhentilah kita. Saya tahu ni musim-musim hari raya ni. 12 hari bulan kan, sambutan hari raya ni. Jadi berhentilah ngata ke orang. Macam tu je lah. Ustaz sentiasa pilih berkata benda yang baik, cakap benda yang baik. Mudah-mudahan akhir hayat kita baik. Boleh tak? So, alhamdulillah. So, apa amalan untuk menyebabkan kita mati dalam keadaan baik? Dia ada 12 amalan. Pertama amalan dia adalah zikir. Amalan yang pertama adalah zikir. Seafdal-afdal zikir apa dia? Tak payah ngajar dah. Kan? Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang ada pertikaikan ustaz. Kenapa zikir geleng-geleng kepala? Orang Melayu kan mudah lupa. Tun M pernah berkata, Melayu mudah lupa. So macam mana dia nak dapat lazat dalam zikir dia? Dia bukan fasih bahasa Arab. So dia menggunakan isyarat. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tu dia jatuhkan ke jantung dia. Supaya Allah lekat di hatinya. Boleh? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah. Lama-lama dia dah terror. Tak payahlah digeling kepala. Sebab setiap kali dia sebut la ilaha illallah, hati dia dah ingat Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Zikir-zikir yang lain pun boleh juga. Tapi yang seafdal-afdal zikir, iaitu apa dia? La ilaha illallah. Hari ni ramai orang kena penyakit panic attack, anxiety, skizofrenia, bipolar. Dia ada dua je ubat dia kalau ikut Quran. Pertama, senantiasa mengingati Allah. Kedua, banyakkan sedekah. Itu dia. So, ustaz cerita untuk persiapan mati ni kena banyakkan zikir. Jangan
fikir tanpa zikir. Kadang-kadang mak ayah kita kemurungan kat kampung. Tunggu bila lah anak aku ni nak balik. Rindu rasanya. Baru semalam tengok anak kat Facebook makan binatang. Mak teringin makan binatang. Dapatnya binatang, tapi tak dapat binatang. So apa berlaku? Masya Allah. Mak tengok je, ayah tengok je. Menantu belanja, cucu-cucu, Allah rindu. Mak pun pandai main Facebook main. Tengok macam tu. Rindu kan anak. Rindu. Tapi fikir bukan-bukan. Mak fikir, oh ini suami dia sihir dia lah. Duit gaji dia besar-besar, suami dia lah rembat. Tak adalah ingat kat aku. Jangan fikir. Orang yang fikir sebebas-bebasnya cara berfikir, fikiran dia akan dipimpin oleh syaitan. Fikir yang bukan-bukan. Tapi kalau kita fikir dengan zikir, tu Ustaz, tulis perkataan Ustaz ni, jangan fikir tanpa zikir. Bila kita nak teringat je, geram je kat orang tu, ingat kat otak, jangan fikir tanpa zikir. Cepat-cepat pegang tasbih, istighfar seberapa banyak yang boleh. Yang kedua, yang pertama tadi zikir, yang kedua istighfar. Istighfar, kena banyak istighfar. Sebab kita hidup ni banyak dosa. Tak semestinya kita buat dosa baru nak beristighfar. Tapi sepanjang masa beristighfar. Ada seorang sahabat, dia bertemu dengan Imam Hasan Al-Basri. Siapa dia Imam Hasan Al-Basri? Anak murid terbaik Sayyidina Ali. So Masya Allah, ada orang, anak murid, dan dia mengajar. Imam Hasan Al-Basri mengajar, anak murid dia ramai. Tiba-tiba ada orang miskin datang jumpa dia. Ya Imam, aku ni miskin, susah, perniagaan rugi, nak makan pun susah, apa semua. Macam mana aku nak buat, Imam? Imam kata, aku sampaikan kau satu rahsia. Iaitu perbanyakkan istighfar. Selepas dia amalkan istighfar, tak lama lepas tu datang, wahai Imam, terima kasih atas pesananmu memperbanyakkan istighfar. Aku dah jadi orang kaya. Yang nombor dua, datang pula orang kahwin lama tak dapat anak. Jangan, kalau kita kahwin lama tak dapat anak, nak suruh suami kahwin lain, langkah mayat aku dulu. Kan? Tapi jangan, sakit orang perempuan beranak, sakit lagi perempuan yang tak ada anak. Wallahi, sunyi, ambil anak angkat, ambil oyen jadi anak angkat. Oyen nasi kencing je. Kan? Apa berlaku, geram je. So nasihat Ustaz, cara dia istighfar. Suami isteri istighfar. Tak lama tu datang, wahai Imam, kami terima kasih atas pesanmu memperbanyakkan istighfar. Apa dapat? Dapat anak. Lepas tu datang pula seorang yang sakit. Macam Ustaz 2-3 minggu dia agak sakit sikit lah. Nak pulih ke kanan tak boleh, nak toleh ke kiri tak boleh. Bila kita sakit ni, dia macam tak sedap badan. Tak? Tak sedap. Nak cakap pun tak sedap. Dan kita lebih ingat banyak mati. Preparation untuk mati, banyakkan Astaghfirullah. Itu paling mudah. Astaghfirullahalazim. Yang syokat, yang nak syokat banyak, dia baca istighfar, penghulu istighfar tu. Tapi sebenarnya yang dia ajar tu istighfar, astaghfirullahalazim. Supaya kita dapat menghayati baik-baik tu. Astaghfirullah. Ampunkan aku, ya Allah. Astaghfirullah. Aku tak mampu qada solat-solat yang lalu, ya Allah. Aku dah tiap kali aku qada meletup pinggang aku. Berderap-derap lutut aku. So, cakap dengan Allah.
Istighfar banyak-banyak. Ya Allah, aku ni dah 60 tahun baca Quran, mengangkat lagi. Ya Allah, astaghfirullah, ya Allah. Buat macam tu. Persiapan untuk mati yang kedua adalah taubat melalui zikir istighfar. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, selawat. Sallallahu ala Muhammad. Perbanyakkan. Sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan salam. Sedap orang Taman Ibu Kota punya suara muslimat, Ibni Abbas. Oh. Selawat ni, walaupun dalam keadaan sombong, tetap diberi pahala. Dia saja je nak tunjuk kat orang, pegang tasbih selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Tetap diberi pahala. Itu kelebihan selawat. Ulama berbahas mana lebih hebat, istighfar atau selawat. Kelebihan istighfar mengatasi selawat satu. Ya, kelebihan istighfar mengatasi selawat satu. Apa dia? Okey. Kelebihan istighfar mengatasi selawat, kita istighfar sebab dosa kita. Kita minta ampun pada Allah, ampun dosa kita ya Allah. Tiba-tiba di akhirat nanti, Allahu Akbar, mak ayah kita. Dia kata, ya Allah, apa amalan ni? Ya Allah, apa amalan ni? Besarnya pahalanya. Ya Allah, aku tak pernah buat. Ini disebabkan anak kamu beristighfar akan dosanya. Kita istighfar untuk diri kita, mak ayah kita dapat pahala. Itu antara nak balas jasa orang tua, memperbanyakkan istighfar. Selawat tak? Selawat tak sampai tu. Mak ayah tak dapat. Okey, selawat tu bila kita berselawat ke atas Rasulullah SAW, Allah berselawat ke atas kita. Soalan dia. Soalan Ustaz jawab. Siapa yang dapat jawab? RM1. Okey. Selawat ini tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, barang siapa yang berselawat ke atas Rasulullah SAW sekali, maka Allah berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Sekarang ni Ustaz tanya satu soalan. Bilakah saat terakhir, bilakah kali terakhir kita dapat merasai Allah berselawat atas kita? Kita rasa Allah berselawat atas kita? Oh, jangan main. Kalaulah Allah berselawat atas kita sekali, mustahil pada hari tersebut kita akan jadi orang yang bersedih. Mustahil pada hari tersebut, bila Allah berselawat atas kita, kita akan jadi orang yang kecewa. Mustahil pada hari tersebut, kita akan jadi orang yang menderita. Jom, pujuk hati. Setiap pagi lepas subuh tu, masak ke, buat apa ke, siang ikan ke apa ke, perbanyakkan selawat. Sambil-sambil kita mengumpat tu pun. Kita tukar umpatan kita tu kepada selawat. Yang banyak sangat kita berumpat ni, jom kita selawat. Allah. Ustaz ni asyik sebut nama saya je. Yam. Cubalah nama Yah ke? Yah lah pula. Alright. So, yang ketiga adalah berselawat. Kita ni dah berusia. Entah esok, entah lusa. Kalau Ustaz, orang tanya Ustaz apa amalan zikir Ustaz bawa setiap hari. Ustaz cuba sedaya upaya satu hari 1000 kali istighfar, 1000 kali selawat. Boleh buatlah. Kita amalkan. Tengok Allah bagi apa. Ustaz pun cerita macam tu. Tiba-tiba ada kawan Ustaz cerita, makcik Ustaz satu hari selawat dia 6,000 hingga 10,000 satu hari. Sebab tu dia tak ada masa untuk kadang-kadang orang jemput. Tak ada masa dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli.
Bayangkan. Makcik ustaz ni duduk kat Sentul je, dia ngajar ngaji Quran. Ada orang katalah, makcik kamu tu beribu-ribu selawat. Kita ni Allah. Yang keempat, jangan lupa mengaji Al-Quran. Sebab Quran adalah hujjah. Quran adalah hujjah. Baik di alam barzah ataupun di akhirat kelak. So banyakkan baca Quran. Baca Quran ni, kita dengar orang baca Quran, kita diam. Ada satu kisah, Masya Allah, Rasulullah SAW bersama Zaid bin Harisah balik dengan luka dan darah akibat berdakwah di bumi Taif. Dalam perjalanan balik tu, sampai ke satu kawasan, Nabi penat. Nabi duduk sekejap. Bila dengan Zaid bin Harisah Nabi duduk sekejap, maka Rasulullah SAW membaca ayat suci Al-Quran. Dan didatangi oleh jin. Tanpa Rasulullah SAW tahu. Makin lama makin ramai jin. Makin lama makin ramai jin. Makin lama makin ramai jin. Dan jin tu berpesan, hendaklah kamu diam. Kita dengar bacaan ini. Dan akhirnya berkat diamnya dan mereka mendengar ucapan ayat-ayat Al-Quran yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, keseluruhan jin itu beriman kepada Allah. Sambil berkata, inilah ayat dan inilah wahyu yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Quran boleh menyebabkan jin beriman kepada Allah. Quran juga kalau kita dengar betul-betul, dia menambahkan iman dalam hati kita. Boleh dengar betul-betul. Dah kita dah masuk 60, 70 ni, tak payahlah. Tak apa. Nak sekali-sekala tak apa. Dengar lagu lama. Pasang Klasik FM. Adila, tahu Adila? Aku, dia dan lagu. Adila. Dengar lagu. Pada satu petang, di tepi pantai, di Kuala Terengganu, rambutku ditiup angin sepoi-sepoi bahasa, dan datanglah hiroku. Kan? Senyuman manis dia tak dapat diukir. Lepas tu dia bubuh lagu. Dengar yang tu sayu hati. Rasa bila cari balik Google dekat Facebook, manalah ex-boyfriend aku ni dulu. Dah meninggal lah. Kan? Lepas tu ingat-ingat cepat, aku dia nak meninggal. So, banyak ngaji Quran. Pasang CD Quran. Jangan dengar ayat ru'yah je. Ada orang dia kata, saya dengar Quran Ustaz, yang ru'yah je. Banyak now jin. So, sekali-sekala dengar yang lain. Sebab zikir dan ayat Quran, dia ada banyak juzuk. Zikir pun, dia akan sampai satu tahap, kalau kita dah baca istighfar 1000 kali, dia jadi macam kurang lazat. Maaf dia orang yang zikir lah. So, dia kena tambah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Qawil, Ya Matin, Ya Razak. Dia kena. Kalau kita hari-hari makan kari. Orang ni 9 dia tak ubah cakap. Macam tu gak. Kalau hari-hari makan masak lemak cili api, dia teringin juga. Kena gulai kambing. Dia teringin juga makan asam pedas. Macam tu juga kita. Kita bagi makanan ruh kita ni dengan zikir Allah, ngaji Quran, kadang-kadang kena beralih. Asyik Yasin je. Kan? Dia kena cari yang lain supaya dia jadi variety. Yang kelima, dakwah. Sebelum kita meninggal dunia, memperbanyakkan dakwah. Dakwah ni apa dia? Dalam bahasa, tukar bahasa maknanya ajak ataupun seru. Bahasa Arab dia, ajak seru. Kenapa Ustaz suruh dakwah? Saya bukannya ustazah. Tapi kenapa kena berdakwah? Jawapan dakwah, dengar perkataan Ustaz. The real multi-level marketing ciptaan Allah adalah dakwah.
Hari ni ramai. Kau masuk jadi downline aku. Kau akan dapat komisen 10%. Lepas tu kau tajur 5 orang. 5 orang ni kau dapat lagi 10%. Lama-lama kau kaya. Betul tak? Orang multi-level marketing. Baik dia berniaga Tupperware ataupun Tipperware, underwear ke apa kok, tapi dia tetap dengan banyak. Kalau kau dapat tajur 70 orang, setiap seorang buat 1,000, kau dapat 70,000. Seronok itu. Tapi yang Allah Ta'ala ajar dakwah. Andai anda berjaya berpesan kepada seorang kawan, dulu free hair, dulu tak solat, dulu jauh daripada agama Allah, dulu banyak buat maksiat, tiba-tiba dia datang kuliah muslimat hari ini, dia rasa sedap Mona lah, nak berubah. Ada orang masjid tegur dia, teringinlah jadi baik. Dia jadi baik. Tiba-tiba dia kahwin, dia pastikan anak-anak jadi baik. Anak-anak dia pula kahwin, pastikan cucu cicit dia jadi baik. Selama mana keturunan ni baik, solat, ngaji, zikir, buat baik, pahala pun doyun-doyun masuk ke dalam akaun kita. Walaupun kita dah meninggal dunia. Sebut ramai dakwah. The real multi-level marketing ciptaan Allah, tanpa mengurangkan pahala orang yang mengamalkannya. Sebab tu sebelum kita meninggal dunia, pesan, wasiat, ajak, seru orang untuk melakukan kebaikan. Ada kawan ustaz 2 orang. Seorang daripada Perak, nama dia Syarul Zaman. Dia hari-hari hantar mesej sebelum subuh. Dia hantar mesej, jom selawat. Lepas tu ni sekarang ni kat Melaka, orang panggil dia Maulana. Nama dia Zakaria apa? Tiap-tiap pagi hantar mesej, Allahumma salli ala sayyidina. Geram. Tapi agaknya dia belajar itu. The real multi-level marketing ciptaan Allah. Dakwah. Boleh tak? Dakwah tak semestinya pada non-Muslim saja. Dakwah tak semestinya kepada mereka yang belum Islam saja. Tetapi dakwah sesama Islam. Kata Imam Hasan Al-Bannar, ketika ini, saat ini, mengislamkan orang Islam itu lebih baik daripada mengislamkan 10 orang Islam, 10 orang yang belum Islam. Kerana bila orang Islam mengamalkan Islam itu dengan sempurna, maka berduyun-duyun orang memeluk Islam. Boleh? Okey. Dapat faham Mona ni? Boleh? Jom kita ajak kawan-kawan kita, marilah ramai datang ke majlis ilmu, memakmurkan kuliah muslimat Masjid Ibn Abbas. Boleh tak? Ajak ramai. Ya, ajak anda. Okey, selesai? Dah 5 ni nanti ustaz tanya balik. Siapa tak dapat jawab, diri atas kursi. Yang ke-6, selepas dakwah, satu perkara yang penting, iaitu sebelum kita meninggal dunia, bekalan ke alam sana adalah, selepas dakwah, adalah ilmu. Menuntut ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Duduk dalam majlis ilmu dipayungi oleh para malaikat. Satu bab majlis ilmu lebih dicintai daripada solat sunat 1000 rakaat. Ni dah. Sebab tu duduk dalam majlis ilmu ni banyak kelebihan dia. Kalau solat 1000 rakaat, berapa kalikah kita kentut? Banyak kali. Tapi kalau duduk dalam majlis ilmu ni sonyap-sonyap, dia lopeh pelan-pelan. Tiba kawan sebelah, siapa? Bola pagi tadi tolong robuh 6 biji dia makan.
Ya Allah. Dia kata, Ustaz, saja yang saya lepas. Sebab apa lepas? Kawan-kawan mengantuk, Ustaz. Lepas tu terus corah biji batu. Dah, habis. Okey, menuntut ilmu. Yang ketujuh, sebelum kita meninggal dunia, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, amalan yang kita kena tambah tak lain dan tak bukan memperbanyakkan puasa. Puasa sunat. Boleh tak dengan puasa qada? Boleh. Kalau nak asing, lagi besar pahala dia. Boleh tak? So banyak puasa sunat. Orang perempuan bab puasa tak payahlah, dia champion. Siapa dapat puasa hari Arafah? Siapa dapat puasa 10 Muharram? Semua ni dapat. Oh ya Allah. Kalau kita datang haid, kita tak boleh puasa pada hari tersebut. Jangan lupa yang ke-8 amalan dia. Apa dia? Bersedekah. Sedekah pada hari Arafah, sedekah pada 10 Muharram, sedekah, kan? Sedekah. Dan sedekah ketika kita tak boleh puasa, jamu orang lain berbuka puasa. Suami kita puasa, anak-anak puasa. So kita buat apa? Kita siapkan makanan berbuka puasa kat dia orang. Dapat pahala apa? Dapat pahala puasa juga. Ini gap kita nak mati ni. Kita kena banyak sikit tamak pahala. Boleh dah? Supaya senang dapat rahmat daripada Allah. Okey? Yang ke-8 adalah sedekah. Betul Sedekah ini apa dia nak cakap? Satu perkara yang penting. Sedekah itu memadamkan dosa. Seperti air menghapuskan api. Sedekah itu pula menyebabkan rezeki bertambah. Dalam hadis yang lain, ubati penyakitmu dengan bersedekah. Sedekah. Dulu sedekah nak kena hantar ke masjid. Sekarang transfer online. Ada kawan-kawan kita, saya tak tahulah, Muslimat, saya rasa dia ni Muslimat Ibni Abbas. Tiap-tiap pagi mengikut kata pengurusi Tahfiz Al-Abah beritahu. Dia kata, setiap pagi ada seorang ni, dia akan hantar RM10, setiap pagi masuk akaun Tahfiz Al-Abah. Ya Allah, RM10, RM300. Baru-baru ni tak ada dah yang RM10 tu. Sebelum subuh mesti RM10, tapi dah tak ada dah. Dan bila disiasat, anak dia datang, ada peruntukan lebih kurang dalam RM1,000 yang mak dia peruntukkan untuk bersedekah setiap pagi kepada beberapa tahfiz Al-Quran ni. Masya Allah, diserahkan kepada Tahfiz Al-Abah. Allahu Akbar. Maknya siapa-siapa, maka disebut nama tu, anak dia pun tak nak. Dan sedekah yang paling dahsyat apabila kita buat secara sembunyi. Memang Al-Baqarah ayat 274 bercerita, mereka yang bersedekah secara terang-terangan atau sembunyi, siang ataupun malam, balasannya di sisi Tuhan. Ada boleh terang, boleh sembunyi. Tapi kelebihan bersembunyi, bersedekah ni luar biasa. Saya cerita ada 7 golongan yang mendapat layanan VVIP di akhirat nanti. Siapa kat dia? Kat dunia ni kalau kita tengok orang dapat layanan VIP, kita jaki.
Mentang-mentang lah, duduk sekali dengan penceramah, makan, boy. Mentang-mentang lah, Ustaz, apa hari tu datang? Yang Indonesia tu? Ustaz Somad datang makan kat belakang ni, dia pula dapat duduk makan semeja. Dan daripada tadi nak selfie, tak dapat-dapat. Kan? Dia jadi lain. Orang VIP. Kadang-kadang kita tengah traffic jam tu, tiba-tiba ada neno. Bukan ambulans, apa benda tu? Polis lalu. Buka jalan. Kita tengok, sedap dia memotong jalan. Best betul. Tapi Masya Allah, Tabarakallah. Bayangkan layanan yang lebih hebat ketika Yaumil Mahsyar bagi mereka yang menyembunyikan sedekah. Senyap dia tabung tu. Tabung kat luar tu. Kuliah muslimat dia tabung, dia bubur senyap. Jatuh pula duit shilling. Gedegeng. Malu pula dia, Allah. Senyap. Walaupun dia sedekah duit shilling, tapi pahalanya di sisi Tuhan mereka. Dan nak habis masa? Sekejap, jauh. Saya habis pukul apa? Ya, Ustaz minum dulu Ustaz 2-3 menjak ni dekat tak apa sihat. Nak pusing kepala kiri kanan pun sakit juga. So, siapa ada soalan boleh tanya? Kalau tak ada, Ustaz tanya. Nombor 1 apa dia? Nombor 2? 4? Nombor 5? 6? Nombor 7? Nombor 8? Muslimat bab menyalin nombor 1. Bab buat. Ustaz, apa ni? Apa ayat nak lembutkan hati suami? Aduh. Ustaz, dia jumpa Ustaz Zawawi Yusof. Ustaz, apa ayat nak lembutkan hati suami? Dia jumpa Ustazah Nur Hafizah Musa. Apa ayat? Dia salin semua ayat. Buat. Tak apa, biar buku ni nanti ada emergency pun buat. Okey, yang ke-9, Masya Allah, Tabarakallah. Selepas kita memperbanyakkan sedekah, jangan lupa amal soleh. Ustaz ni, yang Ustaz bagi ni semua amal soleh. Bukan amal yang wajib. Soleh ni lain. Okey. Nombor 8, nombor 9, selepas sedekah adalah ziarah. Sebelum kita meninggal dunia ni, rapatkan, dia bukan silaturahim. Silaturahim ni adik-beradik. Ukhuwah. Betul tu, ukhuwah. Kita pergi rapatkan ukhuwah. Contoh rapatkan ukhuwah ni apa salam. Salam, cantik bendera Malaysia selendang. So kita kurang. Ukhuwah ni datang dengan mahabbah ni kasih sayang. Okay, so banyakkan ziarah. Seafdal ziarah selain ziarah ibu dan ayah adalah ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-10 adalah umrah. Yang ke-10 adalah umrah. Siapa yang melakukan umrah dalam bulan Ramadan, baginya pahala haji, seakan-akan haji. Okey dah? Selesai. Yang ke-11 adalah qiyamul lail. Berjaga malam dan beribadah. Boleh dah? Bukan berjaga malam lepak mama, teman suami, makan tosai. Tak. Ni jaga malam dan beribadah. Kita dah tua-tua ni, larat ke kita nak tidur lama-lama? Kita dah tua ni. Kejap-kejap pukul 3 terjaga. Kejap-kejap pukul 4 terjaga. Pukul 5 tengok orang sebelah kita, suami kita pun dah tua, tak larat dah dia. Kadang-kadang kita nak bersama dengan dia pun dia marah. So,
Yang sunat tu boleh buat. Boleh buat. Boleh tak? Buat. Tolonglah. Amalkan. Qiyamul lail. Sebab qiyamul lail, kubur dia ada menyeru 5 perkara. Wahai manusia, aku rumah gelap gelita. Bawalah amalan malam qiyamul lail untuk meneranginya. Itu dia. Qiyamul lail. Dan yang terakhir, tak lain dan tak bukan, amalan soleh yang perlu dibawa sebelum kita meninggal dunia adalah Masya Allah, Tabarakallah, iaitu ni yang ke-11 ke 12? 12 Yang ke-12 adalah selepas ziarah. Ziarah ni, lepas tu itu ziarah nombor 9, lepas tu umrah nombor 10, 11 adalah okey, qiyamul lail, dan yang ke-12 ini kalau Ustaz ingatkan Ustaz sebut inilah dia. Tengok muslimat cantik, hilang. Dia cantik. Ini bukan apa, bendera tu. Bendera. Cantik tudung bendera dia. Banyak sampai ke sana bendera. Seronok. Oh, tu bendera. Yang okey. Yang terakhir adalah jihad. Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah ni dia bukannya sekadar syahid saja, tetapi dia jihad fi sabilillah ni dia banyak mewakafkan, menginfakkan apa saja yang dia ada, termasuk dirinya di jalan Allah. Ustaz cerita, masa Ustaz ke Syria, Ustaz bertemu dengan sahabat-sahabat Ustaz yang daripada bangsa Turki. Mereka ni daripada NGO Hayrat. Hayrat dia lebih kuat daripada mana-mana kerajaan. NGO tu lebih kuat daripada mana-mana kerajaan yang ada dalam dunia ni. Nama dia Hayrat. Dana dia berbilion-bilion ringgit. Dan Hayrat ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada sistem pendidikan percuma. Dia berpunca daripada seorang, dia panggil Badruz Zaman, iaitu Allah, Ustaz lupa. Dia cipta formula ni untuk apa? Untuk orang mewakafkan diri mereka fi sabilillah. Dia seorang lecturer, dia mengajar secara percuma dekat satu universiti. Tapi orang bawah ni jaga kebajikan dia. Orang atas jaga kebajikan buruk. Dia tak ada mengajar ni, tak ada duit. Tak ada duit, tak ada apa. Tapi dia diberi, anak-anak murid kumpul duit, bagi diri. Itu sekarang ni, antaralah ucapan dia yang paling Badruz Zaman, siapa nama dia? Said Nursi. Said Nursi. Said Nursi ni, Allahu Akbar. Dia, kalau tuan-tuan boleh dapatkan, puan-puan boleh dapatkan satu buku, Wasiat untuk Wanita, ataupun Pesanan untuk Wanita. Baca. Saya punya pandangan, belum sampai 10 muka surat menangis. Dan buku tu boleh dihadiahkan kepada anak-anak muda perempuan kita ni. Wasiat untuk Wanita. Best. Menangis. Hayrat, cari Hayrat. Hayrat. Kalau nak cari dekat ni, Hayrat Publication, sorry. Cari buku Wasiat untuk Wanita. Kenapa Hayrat boleh jadi satu NGO yang lebih kuat daripada kerajaan? Jawapan dia apa? Sebab sistem fisabilillah. Sistem wakaf. Wakaf bukan duit, bukan rumah, bukan apa. Tapi wakaf untuk apa? Wakaf diri mereka. Sepanjang hidup mereka, mereka wakafkan tu. Sanggup wakaf untuk Masjid Ibn Abbas? Tunggu pencen lah Ustaz. Saya tak tahu AJK yang siapa yang jaga parking? Siapa nama yang jaga parking? Malik.
Itu dia wakafkan diri dia. Ada satu kisah seorang DO. Wah, ni best ni. Kisah seorang DO. Dia pencen DO. Kalau DO ni pangkat besar lah, pegawai takbir daerah kan. So, satu hari, saya ni naik motor. Saya naik motor, pergi ceramah mana-mana. Sebelum ceramah masjid besar, selalunya waktu asar, saya akan semayang dekat surau-surau kecil, mana-mana tempat tu. Jadi, di satu surau, saya nampak seorang bekas DO menggosok lantai surau tersebut, tempat ambil uduk kan, yang 4 segi tu, lepas tu ada pipe-pipe tu dah berlumut, dia gosok lantai tu. Saya tengok, Allah, pakcik ni bagus pakcik. Boleh saya tolong pakcik? Yelah, pakcik dah sakit pinggang ni, tolongkan dia. Lepas tu apa semua. Lepas tu malam tu dia datang dengan kuliah ustaz, dengan ceramah ustaz. Orang panggil dia Tuan DO. Saya dah pencen dah. Ramai orang yang macam ni nak mewakafkan diri dia, terutama di ujung-ujung usia. Aku dulu ahli maksiat, aku dulu banyak buat dosa ya Allah. Ujung-ujung usia aku ni ya Allah, aku nak wakafkan diri aku pada Masjid Ibn Abbas. Aku nak wakafkan diri aku untuk buat kerja amal. Aku nak wakafkan diri aku. Dia punya datang perasaan fisabilillah tu di jalan Allah tu jadi lain. Ya Allah, suami pun dah meninggal dunia, anak-anak pun dah tak balik, dah Malaysia. Tolonglah aku ya Allah, tunjukkan jalan aku nak wakaf. Dia ada, dia buat kerja volunteer. Orang yang niat wakafkan diri dia ni lain. Dia lain. Dia datang satu perasaan lain. Lain dia macam mana? Dia tak mengungkit. Kita kan AJK Muslimat kan selalu, saya yang buat program tu, saya dia akan bersuara. Tapi orang yang wakaf dia tak. Dia senyap. Bukan Muslimat Ibni Abbas. Ini Ibni Tebabas. Alright lah. Let's go patah. Kita ulang balik 12 perkara amalan soleh sebelum meninggal dunia. Boleh? Pertama apa dia? Zikir Allah. Kedua apa dia? Ketiga apa dia? Keempat apa dia? Yang kelima? Yang ketujuh? Sorry. Ini kesan kemoterapi. Dia memang berlompat-lompat. Nombor 6. Yang ke-7. Muslimat, sayang muslimat ni. Yang ke-8. Yang ke-9. Yang ke-10. Yang ke-11. Yang ke-12. Jihad fi sabilillah. Okey dah? So, apa beza amalan sunat dan amalan wajib? Kata Imam Syafi'i, beza sesungguhnya orang-orang yang soleh tu, bezanya apa dia? Siapa dia orang soleh? Orang pergi haji soleh ke? Tak. Orang puasa soleh ke? Tak. Orang solat 5 waktu sehari semalam soleh ke? Tak. Siapa orang yang bayar zakat soleh ke? Tak. Siapa dia orang soleh? Orang soleh adalah orang yang menghidupkan amalan sunat dan sunnah secara istiqamah tanpa meninggalkan yang wajib. Boleh? Yang wajib kalau buat dapat pahala. Kalau tinggal berdosa. Yang sunat kalau buat dapat pahala. Kalau tinggal tak apa. Sedap dengar. Tak apa. Alright. Dah. Ada soalan? Tinggal lagi 5 minit. Ada soalan? Okey. Kalau tak ada soalan, Ustaz tutup dengan 4 jenis hijrah. Kebetulan kita Muharram ni. Pertama, hijrah apa? Dulu Ustaz dah ajar ni. Hijrah yang pertama adalah hijrah sirah. Umat Islam berhijrah 2 kali. Satu ke Habsyah, satu ke Madinah.
Yang kedua, hijrah yang kedua adalah hijrah daripada jahat kepada baik. Daripada baik kepada lebih baik. Itu hijrah yang kedua. Hijrah yang ketiga adalah daripada baik kepada jahat. Jangan ada yang kena macam tu. Dulu dia baik, sekarang dia jahat. Na'udzubillah min zalik. Dulu dia pakai tudung, bila tak famous, dia buka tudung, famous balik. Okey? Boleh. Dan last sekali, ini hijrah yang paling menakutkan, hijrah daripada hidup kepada mati. Daripada alam dunia ke alam barzah. So, cara kita tak nak berhijrah dalam keadaan buruk ke alam barzah, maka perbanyakkanlah amalan soleh. 12 amalan soleh yang diberi tadi. Mengaji Al-Quran tadi, jangan lupa surah terima kasih. Betul Al-Mulk. Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah, Ustaz sebenarnya tak sabar nak sambut mereka sebab tengok benda. Okey. Ada soalan? Satu. Okey. Ya haja. Hijrah sirah ada dua. Satu daripada Mekah ke Habsyah. Yang kedua daripada Mekah ke Madinah. Hijrah tu kita cerita lain kali boleh? Ada nasyid. Dengar nasyid tu okey dia. 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah atas keyakinan dan iman yang teguh. Kaum Muhajirin dan Ansar bersatu. Nyanyilah. Okey? Nasyid Nasyid ni jalan mudah. Nabi berhijrah bukan pada 1 Muharram. 1 Muharram adalah kalender yang ditetapkan oleh Saidina Umar untuk perkiraan tahun Islam hijrah bermula 1 Muharram. Tapi Nabi berhijrah pada 26 setengah 28 Safar. Wallahu alam. Berbeza pendapat, jangan bergaduh. Ni minta maaf Ustaz tegur sikit lah. Boleh Ustaz tegur sikit, ni musim-musim nak raya ni 12 hari bulan ni, tolonglah bila berbeza pendapat janganlah ajak berdebat, kerana akan menyebabkan perselisihan pendapat, perpecahan, masyarakat jadi keliru. Bila berbeza pendapat, hendaklah bermesyuarat, barulah jumpa sepakat, barulah tenang masyarakat. Dah. Okey dah, cukup tu. Cukup. Ada lagi soalan? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa adik-beradik kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, kaum muslimin muslimat maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati. Khasnya arwah ibu dan ayah kami ya Allah. Lapangkanlah kubur ibu dan ayah kami ya Allah. Terangilah kubur ibu ayah kami ya Allah. Jadikanlah kubur ibu dan ayah kami seperti taman-taman di dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Anda hidup arwah ibu dan ayah kami dulu banyak melakukan dosa, ahli maksiat, mendedahkan aurat. Tolonglah ya Allah,
Hari ini kau ampunkanlah semua dosa arwah ibu dan ayah kami, ya Allah. Hidup mereka dulu terlalu susah dalam membesarkan kami, ya Allah. Kami rindu pada mereka, ya Allah. Temukanlah kami dengan arwah ibu ayah kami di dalam syurga-Mu nanti, ya Allah. Ya Allah, Kau Tuhan kami sembah dan hanya kepada Dikau kami mohon pertolongan. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang soleh wal musleh, keturunan yang mendirikan salat, keturunan yang tidak akan meninggalkan salat walaupun satu waktu, ya Allah. Ya Allah, kami bodoh, ya Allah. Kami tak pandai, ya Allah, dalam mendidik anak-anak kami, ya Allah. Kami perlukan bantuan-Mu, ya Allah. Ujian di akhir zaman ini terlalu berat untuk mereka dan kami, ya Allah. Selamatkanlah kami dengan fitnah akhir zaman, ya Allah. Ya Allah, berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, hati yang tenang, dan hati yang tawaduk. Jauhkanlah kami daripada hati yang riak, ujub, takabur, penuh dengan kemarahan, hasad, dengki dan karat-karat dendam, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam membersihkan hati kami yang sakit ini, ya Allah. Ya Allah, ada pagi ini sahabat-sahabat kami berada dalam keadaan kesempitan keuangan, diburu hutang piutang, ditipu rakan perniagaan. Tolonglah, ya Allah, luaskan rezeki kami semua, ya Allah, agar kami dapat melansaikan hutang piutang kami, ya Allah, agar kami dapat bersedekah, berinfak, berzakat dan berwakaf di jalan-Mu, ya Allah, agar kami dapat bebas daripada kezaliman, kekejaman riba. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Andai ada pagi ini sahabat-sahabat kami berada dalam keberantakan rumah tangga, jiwanya kacau bilau, turunkan sakinah dalam rumah tangga kami, ketenangan dalam jiwa kami, agar kami bahagia hingga ke syurga, ya Allah. Ya Allah, andai ada pagi ini sahabat-sahabat kami yang berada dalam keadaan kesakitan, ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami semua, ya Allah. Sebagaimana Kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah taufik dan hidayah-Mu kepada sahabat-sahabat kami, ya Allah, mereka yang kami sayangi, ya Allah, agar mereka sama-sama sujud memakmurkan rumah-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka tegak berdiri, tegas berani dalam mempertahankan Islam di bumi ini, ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, sahabat-sahabat kami yang belum Islam, ya Allah, agar mereka juga dapat merasai kemanisan iman dan ketinggian Islam, ya Allah. Maafkan kami kerana lemah berdakwah pada mereka. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan ibu dan ayah kami, sembuhkanlah penyakit mereka, luaskan rezeki mereka, agar mereka dapat beribadah dengan sempurna kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tajamkanlah pemikiran kami, kuatkanlah hafalan kami, lancarkanlah lidah kami dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan untuk kami, ya Allah, agar kami dapat menambah amal soleh kami sebelum kami mati, ya Allah. Dan matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah la ilaha illallah, dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.